Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, Khamis 21 Rabiul Awal 1443 bersamaan dengan 28 hari bulan Oktober 2021, kita dapat mulakan pengajian kita tafsir surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah iaitulah surah yang ke-32, juzuk yang ke-21. Surah 32, juzuk 21. Para pelajar sekalian, insya-Allah kita akan baca ayat dia 1 sampai 5. Kemudian kita akan mulai dengan muqaddimah intisari, kandungan surah, nama surah, kandungannya. Kemudian kita pergi pada tafsirnya, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, tengok ayat yang pertama. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, muka surat 892. 892. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Itu ayat yang kita akan baca. Kita akan huraikan pada siri ini, insya-Allah. Ayat ini ayat yang sentiasa berada di telinga para jemaah sekalian. Pada pagi Jumaat biasanya imam-imam akan baca surah ini.
Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada muqaddimah. Muqaddimah surah As-Sajdah. Bagi ada pimpinan tu undur satu muka, iaitu muka surat 891. Surah As-Sajdah, surah ini diturunkan di Makkah. Bagi kita, bagi tafsir pimpinan, dia ambil tak ada perbincangan lah. Untuk mudahnya, suratus Sajdah Makkiyatun, maknanya diturunkan di Mekah awal lagi. Wa huqiyal ijma'u ala zalik, diceritakan bahawa ijma' para ulama tafsir mengatakan sedemikian. Namun begitu ada juga qila, wa qila makkiyatun illa salasa ayatin minha. Dia ni sifat dia makki, tapi ada 3 ayat tu turun di lain. Iaitulah ayat afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun, ayat 18, 19, 20. Ada juga pendapat yang katakan illa 5 ayat, ada kata 5 ayat. Bermula daripada tatajafa junubuhum tu, ayat 16 sampai ayat 20. Yang pentingnya, asasnya kita kata tapak dia. Tapak surah ini Makkiyah. Tapak dia Makkiyah. Mengandungi 30 ayat. Ringkas ya surah kita ni 30 ayat. 30 ayat dinamakan As-Sajdah. Tuan-tuan tengok nama dia, kenapa surah ini nama Sajdah? Perihal sujud. Kerana pada ayat 15 ada diterangkan perihal orang-orang yang beriman dan sifat-sifat mereka yang terpuji, iaitu apabila mereka mendengar ajaran kitab Allah, yakni Al-Quran, mereka segera menerimanya dan mengamalkannya, lalu sujud sebagai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengaruniakan mereka dengan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya. Ayat ini juga ialah ayat sajadah, iaitu disunatkan sujud selepas membaca atau mendengarnya. InsyaAllah bila sampai di sana nanti kita akan sujud. Jadi nama dia tu surah As-Sajdah. Sebab apa? Sebab ada sujud di situ. Ada juga yang menamakannya, tulis nama yang kedua, surah Alif Lam Mim Tanzilu As-Sajdah. Panjang sikit ni. Mana dalil dia? Dalil dianya hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati. Dengar ni tuan-tuan. Kana an-nabiy sallallahu yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajri. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Wa hal atta 'alal insani hinun minad dahri. Hadis ini riwayat Imam Bukhari wal lafzu lahu wa Muslim, dan riwayat Muslim. Mana hadis itu sahih lah. Jadi ada jemaah tanya, kenapa pagi Jumaat kita baca surah Sajdah? Jawabnya, yang pertama, jawapan yang paling senang, kerana Nabi SAW baca surah. Jadi dua lah nama dia tu. Nama dia Sajdah ataupun Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Kata Syekh Ibn Ashur, ashharu asma hadhihi surah, nama yang paling masyhur bagi surah ini iaitulah surah Sajdah, iaitulah nama yang paling ringkas, yang paling pendek. Dialah yang tertulis di mushaf surah As-Sajdah. Dan Imam Tirmizi juga telah menamakannya dalam sahih dia. Dia namakan surah As-Sajdah.
Baiklah. Jadi nama surah As-Sajadah ini dia panggil nama yang sesuai. Sebab muntabiqun ala zalika bima da ilai ayatu min al-ikhbat wa tarkil istikbar. Ayat dalam ni mengajak kita supaya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan sombong. Jangan sombong di atas dunia ini. Baik para pelajar sekalian, jelas kepada kita tentang nama dia sudah selesai. Fadailus surah wa khasaisuha. Kelebihan surah ini dan ciri-ciri keistimewaannya. Apa dia kelebihan? Yang pertama sekali, sunat kita baca pada subuh, solat subuh pagi Jumaat. Karena hadis tadi, hadis Abu Hurairah tadi jelas. Satu lagi hadis, sebuah lagi hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanam hatta yaqra alif lam mim tanzil as-sajdah wa tabarakallazi biyadihi al-mulk. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur kecuali dia baca surah ini dan surah Al-Mulk. Yang kita biasa dengar surah Al-Mulk. Dan alhamdulillah, ana yakin ramai di kalangan kita yang sudah beramal baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Teruskan, jangan berhenti. Tapi kalau boleh tambah satu lagi menarik. Bahasa Arab kata nurun ala nur. Nurun ala nur, maknanya cahaya atas cahaya. Kita surah As-Sajadah dan surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Ada ulama muhakkik mengatakan dalam hadis mengatakan sahih li ghairihi, maknanya hasan. Jadi hadis tu riwayat yang kata Nabi kita baca malam bersama dengan surah Al-Mulk, alhamdulillah sanad dia baik. Tambahlah tuan-tuan dan puan-puan, satu nilai tambah lagi dalam hidup kita ni, kita baca surah Al-Mulk dan surah Sajadah. Oh, bila nak tidur Ustaz, tambah sikit 5 minit. Biasa kita tidur jam 11, kita baca Al-Mulk. Malam ni kita tidur 10.50 kerana nak tambah satu surah lagi. InsyaAllah boleh. Kalau tak boleh setiap malam pun, Al-Mulk kena kekal setiap malam. Kerana dia ada ciri tersendiri. Tapi yang ni pun kena buat juga untuk nak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, balik kepada pimpinan. Intisari kandungan surah ini. Pada mulanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarnya dakwah Nabi. Dan benarnya Al-Quran yang diwahyukan kepadanya. Lalu ditegaskan dasar tauhid dengan mengemukakan sebesar-besar dalil yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, ialah seluruh alam yang terbentang luas itu yang telah diciptakannya dalam 6 masa. Kemudian ditegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala hanya memberi taufik dan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang telah diketahuinya sedia berusaha untuk beriman. Mana hati orang ni hati subur, Allah Ta'ala campurkan iman dalam hati dia dan bersedia untuk beramal saleh. Sedang orang-orang yang kufur ingkar dengan pilihan dan ikhtiar mereka sendiri, setelah diterangkan kepadanya mana yang benar dan mana yang salah, maka balasannya sebagaimana dijanjikan ialah azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ditegaskan lagi bahawa turunnya wahyu kepada nabi-nabi itu bukanlah suatu perkara yang belum pernah berlaku. Maknanya daripada dulu lagi Nabi sudah ada wahyu. Kedua, kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah untuk menjadi hidayah petunjuk. Tiga, sesiapa yang menerima kitab itu dengan sempurna,
berhaklah ia menjadi pemimpin jika dia berusaha dan bersabar. Mana orang nak jadi pemimpin ni kena sabar, kena usaha. Setelah itu Allah Ta'ala menegur kaum kafir musyrik. Mengapa mereka masih berdegil mendustakan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Padahal mereka kerap kali berulang-alik melalui negeri-negeri yang telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala kerana kederhakaan penduduknya. Kita kata rihlatus syita'i was saif, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, dan mereka dapat melihat bekas-bekas peninggalan kaum-kaum penderhaka yang telah dibinasakan itu. Kita dah bincang panjang dah. Mungkin kita akan bincang nanti dalam ayat nanti, bahawa tempat yang dibinasakan bukan tempat pelancongan. Tidak digalakkan kita melancong ke sana. Tapi zaman kita ni lain macam. Pergi tempat-tempat macam ni lah tempat kita nak selfie, nak bergambar, nak berlive. Jadi kita kena ingatlah itu tempat pengajaran, bukan tempat suka-suka. Semasa orang kafir musyrik bertanya secara mengejek-ngejek, bilakah datangnya hari kemenangan kamu wahai orang-orang Islam? Bila kamu menang? Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa hari kemenangan itu akan tiba dengan tidak syak lagi. Sabarlah, akan sampailah tu masanya. Mereka kiranya hendak beriman, pada hari itu, hari kiamat, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir iman mereka. Kiranya mereka hendak beriman, tak ada faedah lagi lah, sudah tutup pintu. Dan mereka pula tidak akan diberi tempoh untuk bertaubat. Itu mukaddimah secara panjang dalam pimpinan. Sekarang ni saya ringkaskan dengan kita letak nombor dia punya maqasidus surah dan isi kandungan surah ini dalam kitab kita ni. Kitab tafsir yang saya baca ini, Muharram. Adapun maqasidus surah, objektif surah ini apa dia? Min abrazil maqasid. Di antara objektif yang besar yang terkandung dalam surah ini, yang pertama, bayanu azamatillahi ta'ala fi sifatihi. Menjelaskan sifat-sifat keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa kamali qudratihi, dan sempurna kudrat kuasa Allah Ta'ala dalam penciptaannya, di dalam arahannya untuk membangkit semula dan memberi balasan kepada makhluknya. Yang kedua, at-tanwih bi sya'nil Quran. Surah ini juga menyebut tentang kedudukan Al-Quran. Li'annahu jami'ul huda. Al-Quran itu mengumpul, mengumpul semua jalan-jalan petunjuk yang terkandung dalam surah ini dan surah-surah yang lain. Adapun tajuk perbincangan dalam surah ini ada 9 tajuk. Yang pertama, menyatakan kedudukan Al-Quran itu turunnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang turunkan Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus menolak tuduhan orang kafir yang mengatakan iftarahu. Nabi kita reka Quran. Tak mungkin. Mana boleh reka? Dia membaca pun tidak, menulis pun tidak. Yang kedua, zikrum firadillahi. Ayat Quran ini menyebut tentang keesaan Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan langit dan bumi. Dan menjelaskan terzahirnya tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan keindahan penciptaannya, serta Allah Ta'ala ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan begitu cantik dan indah. Isu yang ketiga, dalam ayat ini dibentangkan sebahagian daripada syubhat, keraguan, putar belik yang dibuat oleh puak-puak kafir musyrikin
terhadap kebangkitan hari kiamat dan beberapa rad maknanya kita jawab balik terhadap keraguan yang ditimbulkan itu. Yang keempat, membentangkan suasana yang akan berlaku pada hari kiamat. Bagaimana keadaan orang mujrimin, orang yang jahat di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti, apa keadaan mereka. Yang kelima, dalam ayat ini, dalam surah ini juga menyebut beberapa sifat orang mukmin yang sentiasa bangun tinggalkan tempat tidur untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, dan apakah nikmat yang Allah sediakan untuk mereka. Kemudian sebaliknya pula, apakah azab yang disediakan kepada orang yang fasik, orang yang tidak baik dari neraka al-jahim. Yang keenam, isyarat kepada sejarah Nabi Musa AS dan nikmat yang Allah kurniakan kepadanya dengan menurunkan kitab Taurah, dan juga nikmat kepada orang-orang yang soleh di kalangan Bani Israel yang dijadikan mereka sebagai pemimpin. Yang ketujuh, menyeru kaum musyrikin supaya tadabbur dan tafakkur kepada ayat-ayat Allah yang boleh dilihat dengan mata dan ayat yang boleh dibaca. Yang ke-8, hikayat beberapa sudut kebodohan puak-puak musyrikin, dan Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menolak kesalahan fakta ataupun maklumat yang mereka timbulkan itu, dan memberi ancaman kepada mereka jangan sekali-kali sombong di atas dunia ini. Yang terakhir, 9, Allah perintahkan Nabi SAW supaya tinggalkan mereka setelah kita berdakwah. Kita ajak mereka kepada Islam, mereka tak dengar kata juga, maka tinggalkan mereka. Dan Allah janji kemenangan Islam ke atas kafir. Sama-samalah kita tunggu saat yang dijanjikan itu. Alhamdulillah, itulah 9 poin kandungan surah ini dan 2 maqasid besar di dalam surah As-Sajdah. Baiklah para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat. Tuan-tuan buka ayat muka surat 892. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan huruf al-muqatta'ah, alifun, lam, mim. Hurufnya satu-satu, disambung tulisan tapi dibaca mengikut huruf. Itu dia panggil huruf al-muqatta'ah. Ini salah satu daripada mukjizat Al-Quran, sebagaimana telah kita bincang dalam surah Ar-Rum yang lalu. Dan di awal, kalau tuan-tuan nak tengok dalam Pimpinan Ar-Rahman, dia bincang di awal dulu. Alif Lam Mim Zalikal Kitab, di awal surah Baqarah. Tuan-tuan tengok, nota nombor 7 dia tulis. Baik. Biasanya, kita dah bincang dalam surah Rum, biasanya Al-Quran ni bila mari Alif Lam Mim ke huruf muqatta'ah, dia akan sebut tentang Quran lepas dia. Tengok ayat ni. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Diturunkan Al-Quran ini. Hadzal Quran. Quran ini tidak syak lagi, tidak ada keraguan, dia datang daripada Allah Azza wa Jalla.
Yang pertama Allah cerita Quran ini mari daripada Allah. Yang kedua Allah tegaskan la raiba fih, dengan tidak ada padanya sebarang syak, keraguan tak ada. Macam nak ragu. Dia datang daripada Allah Azza wa Jalla dengan riwayat yang mutawatir. Tak boleh orang nak cabar, nak challenge tak boleh, nak tiru pun tak boleh. Mir Rabbil Alamin, dari Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam ini. Tadi kita sebut tentang at-tanwih, mana beberapa penjelasan tentang kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Allah yang turunkan Quran. Yang kedua, tidak ada sebarang keraguan padanya. Yang ketiga, sekali lagi Allah ulang, Mir Rabbil Alamin. Quran itu mari daripada Allah, bukannya malaikat. Tukang bawa je. Malaikat juru turunkan Al-Quran, wahyu. Dia bukan buat wahyu. Wahyu itu daripada Rabbil Alamin. Wahyu dari mana? Daripada Rabbil Alamin, daripada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada ayat 3. Am yaquluna iftarah. Orang-orang kafir tidak mengakui hakikat yang demikian. Tak mau terima buat kafir. Hai, pelik ni Muhammad ni. Bahkan mereka mengatakan dialah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengada-ngadakan Al-Quran menurut rekaannya. Muhammad reka sendiri. Mana ada? Tok nenek kita tak pernah hajar pun benda ni. Pandai-pandai kau. Dia mula attack. Nak cerita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang reka Quran. Dia kata, Allah nafi terus. Bal huwal haqqu mir rabbik. Dakwaan mereka itu tidaklah benar. Bahkan Al-Quran ialah perkara yang benar dari Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan peduli dengan tuduhan puak kafir. Al-Quran itu mari daripada Allah. Bal huwal haqqu mir rabbik. Dan apakah tujuan Al-Quran? Allah Ta'ala tujuan bagi nyatakan objektif Al-Quran tadi. Litunzira qawman ma atahum min nazirin min qablik. Supaya engkau, ini dipanggil objektif ataupun tugas Al-Quran itu, supaya engkau memberi amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang rasul pemberi amaran sebelum kamu. Jadi kata di para ulama, Al-Quran ini datang setelah berapa lama terputusnya kitab terdahulu. Di antara Nabi dengan Nabi Isa berapa ratus, 500 tahun lebih kan. Maka dia panggil putus. Maka Quran ini turun kepada siapa? Kepada Quraisy. Quraisy pula ummatun ummiyah, yang tak membaca juga. Quraisy ni pun lam ya'tihim nazirum min qabl, tak ada lagi datang kepada mereka nabi sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ulama mengatakan mereka itu ahlul fatrah, orang yang terputus rasul dia selepas zaman Nabi Isa. Dalam bahasa dia panggil fatrah, maknanya satu masa gap situ, putus situ. Bila Nabi datang, barulah sambung balik. Maknanya hujah telah jelas daripada Allah Azza wa Jalla. Yang tak ada, sebab itulah ulama Ahlus Sunnah dalam ba'aqidah dia bincang tentang Ahlul Fatrah ni duduk mana. Adakah mereka neraka? Ataupun bagaimana? Itu panjang cerita. Nanti bila sampai di ayat dia kita bincanglah insya-Allah. Ini sifat Al-Quran. Allah kata apa? La'allahum yahtadun.
supaya engkau memberi amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebar rasul pemberi amaran sebelummu, la'allahum yahtadun, semoga mereka beroleh hidayah petunjuk. Semoga mereka dapat hidayah petunjuk. Itulah hijau Al-Qurannya. Dalam surah Yasin ayat 6, Allah kata litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Quran ini nak memberi amaran kepada kaum yang telah diberi amaran kepada orang-orang yang dahulu dalam keadaan mereka ghafilun, lalai, lupa, tak ingat. Maka Quran datang peringatkan balik. Baik, ini cerita 3 ayat ni ataupun 2 ayat ini menceritakan tentang kedudukan fungsi jaminan ketulinan Al-Quran ini daripada Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata aku yang turun. Jangan pula kamu duduk pelik, duduk rasa ragu-ragu lagi, tidak ada. Kemudian kita pergi pada ayat 4. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita menegakkan dalil-dalil. Sebab dalam Al-Quran ini di antara objektif besarnya iaitulah mengajak manusia supaya tauhid kepada Allah. Ajak manusia tauhid kepada Allah. Itulah fungsi risalah. Hijrah Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ajak manusia supaya tauhid kepada Allah Azza wa Jalla dan membatalkan semua bentuk syirik. Batalkan semua bentuk syirik. Maka Allah Ta'ala perkenalkan diri dia, siapa Allah Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuji, diminta pertolongan. Ini, kalau nak kenal, ini aku. Macam Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, jaminan Tuhan yang kamu sembah ini sifat dia. Tengok ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. 6 hari. Dia panggil 6 masa. Tengok nota di bawah. 1416. Setelah menerangkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Quran yang diwahyukan kepadanya, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menegaskan dasar tauhid dengan mengemukakan sebuah dalil, sebesar-besar dalil yang membuktikan keesaan dan kekuasaannya. Dalilnya apa? Ialah seluruh alam yang terbentang luas itu yang telah diciptakan dalam 6 masa. Tiap-tiap satu masa yang tersebut, pengarang tafsir pimpinan ni dia tak mau cakap banyak, dia kata Allah jualah yang mengetahui lamanya. Senang. Kita kembalikan peristiwa itu kepada ilmu Allah. 6 masa tu masa mana? Berapa jam? Adakah 6 hari seperti hari kita? Atau mana? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Mudah kan tu kalau kita serah kepada ilmu Allah. Yang jadi payahnya bila kita nak korek benda yang tak terkorek ni masalahnya. Baik, namun begitu para ulama tafsir tidak membiarkan kita tertanya-tanya. Ulama tafsir tak biarkan kita tertanya-tanya, maka mereka jawab. Qala al-Qurtubi, Qurtubi kata apa? 6 hari itu daripada hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 6 hari. Qala al-Hasanu min ayyamid dunya. 6 hari dunia aja, bukan hari akhirat, ada akhirat panjang.
Ibnu Abbas kata innal yauma minal ayam as-sittah, hari 6 hari yang Allah Ta'ala ciptakan langit dengan bumi tadi, kadar dia 1000 tahun daripada tahun dunia. Jadi sehari. Tapi kalau ukur perjalanan atas dunia ni 1000 tahun baru sudah. Satu hari itu 1000 tahun. Nak tolak tanah, piling, macam-macam lagi. Kalau kita lah ibaratnya begitu, mana kalau mu buat sehari itu 1000 tahun. Tapi Allah Ta'ala buat 6 masa. Berapa jam? Selesai dah kita. Ulama kata Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Baik. Thumma istawa 'alal 'arsy. Allah Ta'ala ciptakan langit dengan bumi yang belum ada lagi. Aujadaha minal 'adami bitaqdirin wa nizam. Dia buat, cipta langit dengan bumi ni sekali dengan susun atur. Sistem dia selalu dah. Kita ini kalau kita buat bangunan kosong, lepas tu baru nak susun. Allah SWT dia ciptakan makhluk dia ni sekali dengan sistem dia. Tak payah duk test-test, dah pakai jadi selalu. Kata orang tekan suwi jadi. Itu keagungan Allah Azza wa Jalla. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas aras. Tuan Syekh kita ni dia terjemah bersemayam. Dia ambil bahasa Melayu lah. Tapi kita lebih selesa guna bahasa Allah. Allah kata istawa, kita kata istiwa di atas aras. Bagaimana istiwa di atas aras itu? Ulama kata kama yaliqu bijalalihi, sebagaimana yang layak dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla. Kita tak boleh tanya, tak boleh fikir. Ulama Ahlus Sunnah kata kita beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Kita kata beristiwa dengan cara yang layak bagi Allah. Yang jadi masalah hari ini kita terlupa bila sebut tentang istiwa. Mana boleh. Kalau Tuhan istiwa gak jadi macam duduklah macam-macam. Kita kata jangan duk fikir. Allah Ta'ala sudah hajar kepada kita, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah SWT ni tidak ada perkara yang sama, yang setara, yang serupa dengan dia. Tak ada. Kalau hak serupa tu bukan Allah. Habis kita. Ni kita fikir Allah dengan makhluk. Jadi susahlah kita nak terima. Macam mana macam ni? Siapa suruh awak fikir macam tu? Sebab itulah dalam bab sifat Allah Ta'ala ni, para ulama salafus salih aslam lebih selamat. Sebab mereka tak bincang banyak. Mereka kata kita beriman sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut. Tanpa takyif, bagaimana? Tamsil, contoh mana? Wala ta'til, kita juga tidak mengkosongkan Allah daripada sifat-sifat sebagaimana yang Tuhan sendiri sebut. Ini kena ingatlah. Kaedah bila kita belajar tentang sifat Allah, kita kena letak depan mata kita, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ni tidak ada satu benda yang sama dengan dia. Barulah kita tenang. Ni kita sifat Allah, sebut sifat Allah, kita tak mikir sifat orang, sifat makhluk. Mana boleh lagu tu. Baik. Allah kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kita kata istiwa di atas aras. Bagaimana jangan tanya. Tidak layak untuk kita bertanya kaifa. Nak contoh tak boleh. Kita kadang-kadang kita terlupa. Bila dalam bab gini kita kata tak boleh. Nanti sama dengan makhluk. Di antara sifat yang kita semua sepakati, sifat Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala melihat. Allah Ta'ala mengetahui. Kalau ada orang bertanya, awak terima sifat Allah Ta'ala mendengar? Terima. Dia dengar macam mana? Merah muka lah kita. Habis kenapa kita pergi duk korek macam mana Allah Ta'ala istiwa? Tak payah korek. Kita beriman sebagaimana Allah Ta'ala sebut. Kita beriman dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kita selamat, insya-Allah.
Baiklah. Allah sebut dalam ayat ini lagi, ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat. Tak ada orang nak tolong, tak ada wali yang nak bantu kau. Tak ada syafaat yang nak tolong kamu. Afala tatadhakkarun. Oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar untuk mencapai keredaan Allah? Mu tak ambil iktibar, kena ambil iktibar lah. Jadi ayat Quran ni ajar kepada kita, apa dia? Siapa dia ambil wali lain daripada Allah, maka kosonglah dia. Allah Ta'ala kata, afala tatadhakkarun. Apakah kamu tidak ingat? Kamu sudah tahu yang menciptakan langit dengan bumi ini Allah saja, yang esa, yang tunggal. Kemudian wastawa ala arsyihi. Allah Ta'ala istiwa di atas arsy dengan yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Ala Allah Ta'ala wartafa ala arsyihi kama yaliqu bi jalalihi subhanah. Jadi bagaimana pula kamu duk fikir benda lain sedangkan benda tu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita kena ingatlah. Baik, itu Allah yang Maha berkuasa, yang layak untuk disembah, dipuja dan dipuji. Allah tambah lagi memperkenalkan dirinya kepada hamba dia supaya kita betul-betul yakin Tuhan yang aku sembah ini sifat dia. Allahu Akbar. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Tuhan mentadbirkan makhluk-makhluknya. Bagi melaksanakan tadbirnya itu, Allah menurunkan segala sebab dan peraturan dari langit ke bumi. Tengok ni panggil tadbir. Allah Ta'ala turunkan takdir dia, qada dia daripada langit ke bumi. Maka Allah Ta'ala tulis orang ni bahagia, orang ni celaka, orang ni senang, orang ni susah. Orang ni mukmin, orang ni kafir, sudah ada. Dia panggil Al-Qadari. Yudabbirul amra al-qadari. Tuhan sudah takdirkan apa yang berlaku di atas dunia ni. Sebab itu kata di para ulama tafsir dan juga ulama tauhid, dia kata takdir satu dia panggil takdir kauni, maknanya Allah Ta'ala takdirkan semua alam yang akan berlaku mengikut ketetapan Allah Azza wa Jalla, sistem yang Tuhan buat. Yang kedua dia panggil takdir syar'i, maknanya secara syaratnya Tuhan nak kamu semua beriman. Tapi ada orang beriman, ada orang tak beriman. Baiklah para pelajar sekalian. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruh. Thumma ya'ruju ilaihi. Kemudian diangkat naik kepada pengetahuannya segala yang berlaku dari pelaksanaan tadbirnya itu untuk dihakimi. Bila? Fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Pada hari suatu masa yang dirasai oleh orang-orang yang bersalah banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu yang kamu biasa. Maknanya kalau kita tengok tahun ni kan macam 1000 tahun lah, lamanya. Sebab apa lama? Sebab kita tak tahu bila boleh selesai. Sebab berasa lama lah. Ataupun kita dalam keadaan susah, berasa lama juga. Tahu saya kata apa? Waktu kita senang, happy, kita mengembara travel daripada Kuala Kerai ke Kuala Lumpur, oleh kerana hati suka, sekejap ya sampai. Dah, sambil duduk bawa kereta kita berbual dengan ceramah Abu Anas dalam kereta contohnya. Cakap-cakap. Tapi kalau waktu kita tak ada mood, Allah.
Orang cakap nak marah, dia diamlah nak tidur ni. Tidur apa sekali dengan reba tidur kan. Maknanya itu perasaan. Allah gambarkan bagaimana pada hari itu miqdaru alfasanatin, lebih pada satu hari itu macam 1000 tahun. Bilangan tahun menurut hitungan masa yang kamu biasa. Jadi para pelajar sekalian, yang pertama Allah sebut dalam ayat ini, yudabbirul amra minas ilal ardi, dari langit ke bumi. Takdir banyak rezeki-rezeki ini turun dari langit ke bumi. Summa ya'ruju ilaihi, kemudian naik semula kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Segala laporan-laporan yang telah kita lakukan itu. Kata di para ulama, yaum, hari di sini satu ibarat masa, tempoh. Pasal tu dia kata sitati ayam, 6 masa. Orang tak terima 6 hari. Kalau 6 hari kita duk nampak siang malam sampai ke siang lah. Maka orang Arab ni dia takbir kata-kata dia tempoh tu dengan hari. Satu hari. Yaum itu penggunaan bahasa. Kemudian ayat kata summa ya'ruju ilaihi, kemudian dia naiklah kepada Allah Ta'ala bawa laporan. Siapa dia yang naik? Tengok dalam tafsir Sam'ani. Dia kata ada dua pendapat. Yang pertama, ya'rujul malak, malaikat yang naik bawa selesai daripada tugas di bumi, malaikat pun naik ke langit. Ada yang mengatakan malaikat bawa naik laporan maklumat kita. Sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat yata'aqabuna, malaikat yang jaga kita ni, penulis maklumat ni, tukar shift pada waktu subuh dengan asar. Yang jaga siang dia turun subuh ni, kerja sampai asar. Asar nanti mari pula malaikat lain untuk jaga sampai pagi esok. Yang ni naik, dia bawa laporan. Banyaklah. Bila Tuhan tanya, apa yang kamu dapati hamba aku? Ya Rabbi, kami turun pagi tadi, Syekh pagi tadi cakap, kami turun dalam keadaan mereka sedang solat. Kami naik asar, mereka solat. Bahagia tuan-tuan orang yang solat subuh, solat asar ni. Ini kalau aku dikata malaikat kata, ya Rabbi, kami turun tadi dia tidur, kami naik pun dia tidur juga. Allah, malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah para pelajar, yang pentingnya turun wahyu, naik wahyu, turun rezeki, turun laporan, naik laporan, itu semua kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi mencari beberapa faedah yang kita dapat kutip di dalam ayat 5 ini, insya-Allah. Tuan-tuan bersedia untuk tulis? Alhamdulillah, ana terima kasih banyak-banyak kepada para pencatat dan juga ada sahabat kita yang diambil ni fawaid saja, dia potong video dengan ulasan-ulasan dengan tajuknya. Saya kata jazakallahu khairah Tuan Haji Sabtu yang telah bekerja, bukan senang tu nak buat, nak edit video hari-hari kan? Kalau sebulan sekali boleh tahan, ni hari-hari ni. Allah. Sama juga dengan pencatatnya, nah, NZNY yang punya mencatat hari-hari. Kita kata barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jadi kita teruskan mencatat. Jangan kata wah habis dah surah tu, ini surah Sajadah pula. Habis Sajadah nanti kita pergi surah lain pula, insya-Allah. Lagi ada masa, ada ruang, ada peluang, kita tadabbur kita Allah Azza wa Jalla. Baik, faedah yang pertama yang kita dapat kutip dalam ayat ini, iaitulah Allah sebut alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Allah turun. Ayat ini menjadi isyarat kepada Quran ini mesti diterima oleh semua orang. Semua manusia mesti terima. Sebab Allah turun Al-Quran dari langit kepada makhluknya yang di bumi.
Yang kata saya tidak Islam, saya tak terima. No. Semua kena terima. Kalau kau tak terima, kau punya pasal. Tapi siapa yang dia terima jadi hidayah lah bagi dia. Siapa tak terima, bala lah bagi dia. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Tanzilul kitabi la raiba fih. Yang kedua, am yaquluna iftarah. Buat kafir kata Nabi reka ya Quran ni. Maka Tuhan jawab, bal huwal haqqu. Ayat ini Allah Ta'ala menyokong hujah bahawa Al-Quran itu bukan direka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata aku turun. Wal haqqu mir rabbik, daripada aku, bukan daripada Muhammad. Muhammad juru baca saja. Muhammad tukang baca. Mu jangan duk reka macam-macam. Itu dia panggil dua. Al-Quran daripada Allah, bukan rekaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Akhir ayatnya Tuhan kata apa? Afala tatazakkarun. Apakah kamu tidak berfikir, tak mahu insaf, tak mahu ingat, mengambil iktibar untuk mencapai keridaan Allah Azza wa Jalla? Ayat ini mencerca mana-mana orang yang tidak mengambil iktibar pengajaran daripada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Taubih man lam yatazakkar ba'da hazal bayan. Maka kalau kita nak keluar daripada kelompok yang dicela, apa tugas kita? Wujubut tazakkur. Kita duduk dalam kelompok yang sentiasa mengambil pengajaran dan iktibar daripada ayat-ayat Allah. Jangan ikut puak-puak yang tak ambil iktibar itu. Yang keempat, kenapa Allah Ta'ala cipta 6 masa? Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Kenapa Tuhan buat 6 masa? Sedangkan Allah Ta'ala dia punya sifat kun fayakun. Boleh je Tuhan buat kun fayakun, tapi kenapa dia buat 6 masa? Jawapannya, Allah nak didik makhluk-makhluk dia ala ta'anni fil umur. Kamu manusia jangan gopoh. Buat kerja biar ada masa tempoh yang cukup. Aku buat langit dengan bumi 6 masa sebab nak ajar kamu supaya jangan gopoh. Orang Kelantan kata jangan belorat. Wa anna likulli syai'in indahu ajal. Setiap masa tu ada tempoh dia. Sebab itulah kita nak buat rumah, kita ada tempoh setahun, 2 tahun. Nak buat bangunan kena ada tempoh. Allah nak ajar kita jangan gopoh. Yang kumpayaku ni siapa? Allah saja boleh guna. Tapi Tuhan tak guna di sini. Semata-mata nak didik makhluk dia, hamba dia. Baik. Yang kelima, khalaqas samawati wal ard. Ayat ini juga nak membatalkan kata-kata puak-puak mulhid, puak-puak yang tak percaya kepada Tuhan ni. Dia kata alam ini qadim. Alam ini sudah ada lah, sudah lama. Tidak. Allah kata aku yang menciptakannya. Mana ada tak ada? Mana? Allah yang menciptakan dengan kuasa dia, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Puak-puak mulhid tak usah duduk kerah kepala. Senang kamu berimanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, wama bainahuma. Allah sebut satu lagi tempat. Khalaqas samawati wal ard wama bainahuma. Aku jadikan langit dan bumi dan antara keduanya. Maka kata di para ulama, antara langit dan bumi itu ada satu lagi alam yang perlu kita teliti, perlu kita kaji. Dalam seri lepas ada bincangkan bagaimana pilot cerita kepada kita apa yang dia tengok. Itu yang dia tengok, yang duduk di cakrawala angkasa lepas lagi ni, lagi banyak.
Jadi kita kata alhamdulillah, kita kena kaji di antara langit satu, bumi, antara langit dengan bumi. Tak kira lah, atas bumi tu ada apa? Ada hawa, ada angin, ada macam-macam. Kaji jangan tak kaji. Yang pentingnya jangan tak kaji. Untuk kita nak tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma thumma istawa 'alal 'arsy. Setelah Allah Taala ciptakan langit dengan bumi, maka dia istiwa di atas arasy. Ayat ini menjadi dalil ala anna khalqal 'arsy qabla khalq as-samawati wal ard. Dalil bahawa arasy itu dulu daripada langit dengan bumi. Arasy Allah Taala itu dulu daripada langit dengan bumi. Arasy itu ada sebelum ada langit dengan bumi, sebagaimana sebut dalam ayat ini dan juga hadis-hadis yang lain. Kita kata alhamdulillah. Baik, yang ke-8 sebagaimana telah kita bincang tadi, summastawa 'alal 'arsy. Allah Taala istiwa di atas arasy. Kita kata dua mazhab di sini. Ulama salafus soleh mereka kekalkan lafaz bahawa Allah Taala itu beristiwa di atas arasy biduni takyif wala tamsil. Kita tak boleh nak kata macam mana, contoh banyak tidak. Jangan juga kita ambil perkataan Mu'attilah dan Jahmiyah yang mengatakan, yang menukar makna dia ataupun mengkosongkan Allah Taala daripada sifat-sifatnya. Itulah dua kepahaman. Jadi ada kepahaman salafus soleh macam ni, ada kepahaman ulama yang kemudian dia kata dia tukar daripada istawa kepada istaula, Tuhan yang menguasai. Kita kata kekalkanlah lafaz yang sedia ada. Tidak ada pula dalam tafsir Nabi menafsirkan dengan istaula dengan istawa dengan mana istaula. Para sahabat-sahabat kibar sahabat juga tidak tersir yang kemudian, cuma mari kemudian ni takut orang keliru dihukai. Kita kata kalau sudah diterangkan, kenapa keliru? InsyaAllah tidak ada kekeliruan. Masyarakat boleh faham tentang sifat Allah, tak boleh kita banding dengan makhluk. Kita tahulah sifat Allah. Baik. Tuan-tuan, untuk rekod, wasafallahu ta'ala nafsuhu bil istiwa. Allah Ta'ala sebut istawa 'alal 'arsy dalam Quran sebanyak 7 ayat. 7 ayat istawa 'alal 'arsy. 7 ayat yang dalam suratul A'raf, Yunus, Ar-Ra'di, Taha, Al-Furqan, Al-Hadid dan surah As-Sajdah. 7 ayat. Baik, semua apabila Tuhan sebut sifat ini, maka dia akan sebut sifat-sifat kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tengok. Supaya dia cipta langit dan bumi, thumma istawa 'alal 'arsy. Itu cara supaya kita nampak keagungan Allah Azza wa Jalla itu. Alhamdulillah. Kena belajarlah dalam bab akidah tauhid ni, tuan-tuan. Kita belajar dua aliran, salaf dengan khalaf. Baru kita tak sempit. Ni kalau kita belajar khalaf saja, Asy'ariyah Maturidi saja, bila orang dengar yang salah tafsir, menggigil. Kata orang naik bulu roma, macam mana macam sebab kita tak belajar. Bila kita belajar, kita rasa lebih dekat kepada nas yang disebutkan ini. InsyaAllah. Sebab itulah saya suka harmonikan masyarakat dengan memberi penjelasan kepada dua-dua cara. Baru kita tengok yang ni dengan ni. Tapi kalau kita sempitkan, orang pun tak tahu, bila orang sebut kita marah pula, lah. Akal manusia ni cerdik, tuan-tuan. Dia boleh berfikir dengan baik kalau diberi penerangan dan penjelasan yang baik. Tidak ada yang keliru, insya-Allah. Yang ke-9, yudabbirul amra. Allah Ta'ala yang menyusun segala perkara ini. Ayat ini sekali lagi menolak pandangan qadariyah yang mengatakan manusia ni dia buat semua hak dia. Kita kata ahli sunnah lain. Ahli sunnah kata kita buat kerja yang kita buat, tapi semuanya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kita yang buat. Ini sembah kepada kita. Sebab itulah bila orang mencuri, dia tak boleh salahkan takdir.
Bila orang ni mencuri ditangkap, tuan polis jangan marah dengan saya. Kenapa? Saya mencuri dengan takdir Allah. Tak boleh. Salah macam tu. Kalau tidak, tak ada orang yang boleh tangkap lah. Semua takdir. Memang takdir Allah Ta'ala. Tapi yang nak jadi pencuri itu awak. Itu dia panggil. Jadi puak Qadariyah dia kata anna amral insan mustaqillu bi. Manusia tu dia sendiri dia cerita. Tak ada. Kita kata tak. Semua benda yang kita buat, usaha kita, tapi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tak boleh nak nyalah takdir lah. Kita yang cari pasal nak pergi buat benda tak baik. Lepas tu kita menyalahkan takdir. Kenapa? Maka tak boleh macam tu. Baik, yang terakhir, yang ke-10. Dalam ayat kita ni Allah Ta'ala sebut fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Pada hari mananya? Kadar hari itu 1000 tahun. Tuan-tuan tanda. Dalam suratul Hajj, surah Al-Hajj, Allah kata wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Hari di sisi Tuhan kamu tu seperti 1000 tahun yang kamu hitung ni. Hari dunia ni 1000 tahun. Surah Al-Hajj ayat 47. Dalam surah kita Sajadah, yudabbirul amra minas sama'il ardi thumma fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Hari yang kadarnya 1000 tahun. Yang tadi ka'alfi, seolah macam 1000 tahun. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Naik malaikat dengan ruh ni kepada Allah Azza wa Jalla pada hari yang kadarnya 50,000 tahun. Tadi macam 1000. Ia ni kadar 1000. Yang ni 50,000. Macam mana kita nak taufik di antara ayat-ayat ini? Baik. Ambil perhatian para pencatat, para pelajar. Wa wajhu zalik annal murad fi suratul Hajj. Dalam surah Haji, tabiinu af'alihi subhanahu. Dalam suratul Hajj Allah Ta'ala sebut tentang apa yang dia buat. Apa yang Tuhan buat ni dalam masa yang ringkas. Dalam masa yang ringkas boleh je Tuhan buat apa? Kun fayakun. Tapi Tuhan tak. Dia buat pada hari 6 masa. Satu masa tu macam 1000 tahun. Maknanya lajunya, besarnya kuasa Allah Ta'ala walaupun 6 masa, tapi satu masa tu 1000 tahun. Dan dia boleh pecut lagi dengan kun fayakun. Nak suruh kita ni gambar 1000 tahun masa Allah Ta'ala buat dalam masa satu hari. Baru kita nampak kuasa Allah Azza wa Jalla. Macam kita lah juga. Kita bagi kontrak buat rumah 6 bulan. Tiba-tiba kontraktor pergi cari tukang di mana dia panggil orang mana-mana. Kerja sampai siang malam. 3 bulan siap. Terkejut kita. Kadar 6 bulan disiap dengan 3 bulan. Kita bukan nak banding Allah laisa kamitslihi. Tapi nak ceritanya ayat ini menggambarkan bahawa benda yang kamu hitung 1000 tahun Allah buat dalam masa satu masa. Baik. Wa ala hadza masa yudabbirul amra minas sama' ila al-ardi summa yarju ilaihi. Maksud ini dalam surah kita ni, surah As-Sajdah, maksud dianya bu'd anna bu'da hazil masafah. Jarak ni turun naik ni. Tengok ayat Quran ni kan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma sittata ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Maaf, ayat 5 tadi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi kana miqdaru alf sanah. Turun naik tu kalau nak kira masa perjalanan manusia ni 1000 tahun. Masa kan. Tapi Allah Ta'ala bagi kekuasa kepada malaikat, dia boleh naik sekejap duduk langit, sekejap duduk di bumi. Dia boleh turun naik, bagi laporan, kita kata Masya Allah lajunya.
Dipanggil kadar masa, bu'dul masafah. Jarak itu kalau kamu naik betul-betul 1000 tahun baru sampai. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada dia, bagi kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini dengan kuasa Allah boleh cepat. Ana pergi di Kota Baru ni ada dipanggil Balai Cerap, Profesor Dr. Rawi. Siapa dia rajin pergi tengok. Ada mula-mula tertentu dia kata cantik ustaz. Kita tengok teropong ni boleh tengok ni. Bintang apa dia bintang hok comel ni, hok macam bunga gitu. Bintang apa dah? Mustari, lama tak sebut ni. Di malam tu dia ambil lapu, dia suluh ke bintang. Dia kata lapu ni akan sampai ke bintang 8 tahun lagi. Cahaya ni 8 tahun, kalau berjalan-jalan 8 tahun baru sampai. Dia punya lupa saya 8 tahun ke berapa tahun. Yang pentingnya jarak tu jauh. Tapi kita boleh nampak lah. Allahu Akbar. Baiklah, tuan-tuan kena pergi melawak tengok. Yang ketiga, wa amma ayatul ma'arij. Ayat ma'arij 50 alfasana, 50,000 tahun. Maksud hari dia itu hari kiamat. Hari kiamat Allah Ta'ala selesai dalam masa 1 hari. Kira-kira hisab perbicaraan ini, kalau nak kira kadar atas dunia ni, daripada nak buka file, cari peguam, semak tu, semak ni, cari nombor tu, 50,000 tahun baru selesai. Tapi Allah Ta'ala selesai dalam masa 1 hari. Allahu Akbar. Maha kaya Tuhan. Jadi ayat ni tuan-tuan, para jemaah sekalian, kita boleh fahamlah 3 ayat ni tak bercanggah. Suratul Hajj 47, As-Sajadah ayat kita ni, Al-Ma'arij ayat 4, semuanya ada tempat tersendiri. Ada ulama kata 1000 dalam sejarah miqdarus sair, jarak perjalanan, sairul umur. 1000 tahun dalam suratul Hajj, iaitulah kadar hari itu, masa tu. Masa hak Nabi Allah Ta'ala ciptakan langit dengan bumi. 50,000 tahun suratul Ma'arij itu untuk hari kiamat. Ada ulama kata semua tu hari kiamat belaka. Kita kata wallahu alam, yang penting ayat ini mengajar kepada kita keagungan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam masa yang kalau kita nak dunia atas dunia ni, kita nak hitung 50,000 tahun, Allah Ta'ala selesai dalam masa 1 hari. Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimun uluwan kabira. Allah Ta'ala maha tinggi, maha agung, maha berkuasa. Tamatlah ayat kita. InsyaAllah kita sambung lagi ayat yang ke-6 dalam siri yang akan datang, ayat 6 hingga ayat 11 insyaAllah. Ayat 6 sehingga ayat 11 mengikut tartib panel surah tafsir Muharrar. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.